Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzuddin yang telah memberikan kita sokongan teknikal ya, menyediakan pautan, menyediakan Zoom kita pada petang ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Mira yang akan bertindak sebagai moderator pada sesi kita yang akan datang. Terima kasih juga kepada Cikgu Al-Hadi yang akan membuat perkongsian selepas sesi saya tamat nanti. Dan juga kepada ada nampak Dr. Nur Azhar tadi, dan juga kepada semua guru-guru yang dikasih sekalian ya. Pada sebelah petang ini saya akan kongsikan sedikit lagi bahan-bahan ataupun sisipan untuk cikgu jadikan sebagai apalah, kalau cikgu nak cuba nanti di kelas ataupun nak cuba bersama-sama dengan murid cikgu, bolehlah. Jadi daripada awal dulu saya menggunakan pendekatan cognitive science kognitif, okey, untuk menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku. Sebab apabila kita faham bagaimana pembelajaran berlaku dalam kalangan anak-anak kita, murid-murid kita, jadi nanti mudah untuk kita melaksanakan pembelajaran bermakna. Jadi saya secara beransur-ansur akan bergerak ke arah pembelajaran bermakna itu. Tapi saya nak letakkan asas yang yang sebaik mungkin untuk cikgu-cikgu semua memahami bagaimana pembelajaran itu berlaku. Bila kita faham bagaimana pembelajaran itu berlaku, jadi mudah untuk kita melaksanakan menguruskan perkembangan pembelajaran dalam kalangan murid-murid kita. Jadi sebelum ni saya dah bagikan sedikit input tentang proses perkembangan pembelajaran yang perlu cikgu-cikgu semua perhatikanlah ya. Dia bermula daripada peringkat tahu. Peringkat tahu. Tahu maksudnya dia boleh mana kalau ayat-ayat yang digunakan, kemahiran yang digunakan itu seperti boleh menyatakan ya, boleh mengenal pasti, boleh menyenaraikan, itu berada pada peringkat tahu. Peringkat tahu. Maksudnya anak-anak ini akan, kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran, dia akan memasukkan maklumat yang dia pelajari itu ke dalam ingatan jangka pendek. Okay? Dan cuba mengaitkan apa yang sedang dia belajar itu dengan apa yang dia telah tahu. Ya? Itu proses, kita panggil proses pemerolehan. Ya? Perolehan. Acquire, dalam bahasa Inggeris kita panggil istilah acquire. Pemerolehan maklumat yang dimasukkan ke dalam ingatan. Ingatan pertama dimasukkan ke dalam ingatan jangka pendek ataupun ingatan belajar, bekerja, the working memory, dan cuba dikaitkan dengan apa yang telah dia tahu yang terkandung di dalam ingatan jangka panjang ataupun long term memory. Kita kena ingat bahawa apa yang telah dipelajari oleh murid-murid, oleh murid-murid kita, semuanya kalau dipelajari, saya gunakan istilah, jika yang dipelajari dia akan disimpan di dalam ingatan jangka panjang. Ya. Tapi tak semua apa yang dipelajari itu akan. Kejap, cucu saya dia datang dia datang kongsi. Kejap, Jadi, okey. Tak semua yang kita disimpan itu akan kekal kalau tidak
kita panggil diperolehi semula. Dia dalam bahasa Inggeris dia gunakan istilah retrieval activities. Retrieve, panggil balik, boleh dipanggil semula, baru dia boleh ceritakan apa yang telah dia tahu. Peringkat yang kedua ialah faham. Faham ni maksudnya maklumat berkenaan, okay, telah pun dimantapkan dengan menghubungkan apa ni dengan apa yang telah mereka kuasai sebelum ini, yang mereka telah pelajari sebelum ini, apa yang mereka dah tahu, itu dia dibuatkan connection. Okey. Sebab tu dia boleh memberikan penerangan, memberikan contoh-contoh berdasarkan apa ni pengalaman ataupun pengetahuan sedia ada mereka. Dia bukan mengulang-ulang apa yang sama, tapi dia boleh mengungkapkan perkara yang baru dipelajari itu dalam bahasa dia sendiri. Itu maksud dia faham. Bahasa dia sendiri itu sebab dia dah dapat kaitkan dengan pengalaman ataupun dengan pengetahuan yang telah dia kuasai. Jadi itu maksudnya faham. Dan ini menjadikan apa yang dia tahu itu, yang dia telah pelajari itu lebih bermakna. Ini kita panggil asas kepada pembelajaran bermakna itu ialah membina makna itu. Okey. Dan ianya berteraskan kepada kepahaman. Setelah dia faham, untuk kita mantapkan lagi apa yang dia faham itu, pelajar murid-murid kita boleh mengaplikasi untuk menyelesaikan masalah, untuk apa ni, memberikan cadangan-cadangan dan sebagainya. Itu di peringkat aplikasi. Okay. Aplikasi itu dia akan mengaitkan lebih banyak lagi apa ni pengetahuan sedia ada dia. Banyak yang dapat dikaitkan. Mungkin dikaitkan dalam bidang yang lain, dalam disiplin yang lain, ya, yang ada dalam ingatan jangka panjang. Jadi perkaitan dia lebih banyak apabila dia boleh mengaplikasi. Makin banyak ikatan itu, makin kukuh apa yang pembelajaran telah dilalui oleh anak-anak berkenaan, oleh pelajar murid berkenaan. Dan langkah seterusnya ialah untuk meningkatkan penguasaan. Penguasaan ni dalam bahasa Inggeris kita panggil mastery. Banyak kita dengar kan, mastery learning, di mana anak-anak telah menguasai apa yang telah dipelajari. Sebab kaitan dengan pengetahuan sedia ada itu sudah sangat kukuh. Banyak dia punya connection. Dibuat connection tu banyak. Kalau faham tu connection dia terhad. Tapi bila dia perangkat penguasaan itu pergi kepada lajah yang terakhir itu, kita tengok dia punya link dia tu, pautan dia tu sudah jadi lebih tebal. Kalau peringkat awal tu dia buat kaitan yang awal itu, pautan dia nampak nipis je garis tu kan. Tapi dia bila dah mantap, dia mantap ni maksudnya dia dah boleh mengaplikasikan apa yang dia pelajari itu dalam konteks yang berbeza-beza. Kita panggil multi konteks, konteks yang berbeza-beza. Mungkin aplikasi itu konteks yang tertentu, tapi penguasaan dia boleh dia boleh menggunakannya dalam pelbagai konteks. Jadi aplikasi dan penguasaan ni kita namakan dia sebagai pemindahan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia transfer. Jadi kita nak supaya pengetahuan yang diperolehi oleh anak-anak ini dia transferable. Boleh dipindahkan, digunakan dalam pelbagai konteks ataupun dalam pelbagai disiplin. Contohnya dia belajar sesuatu dalam matematik, dia boleh gunakan dalam sains. Dia boleh gunakan dalam mata-mata pelajaran yang lain, dalam bahasa dan sebagainya. Sebab tu saya sebutkan sebelum ini pun saya sebutkan. Jadi dalam usaha kita ini ialah kita pembelajaran tu ada 3 peringkat. Okay, peringkat pemerolehan, acquire,
peringkat membina makna, meaning making, dan peringkat pemindahan, transfer. Jadi transfer ni ada dua jenis. Satu pemindahan dekat, near transfer. Satu pemindahan yang jauh, far transfer. Yang far transfer tu dia akan pergi kepada aspek pada peringkat penguasaan. Itu dia punya peringkat. Tapi proses pengembangan tu tahu, faham, aplikasi dan penguasaan. Jadi saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada kita apabila kita merancang pengalaman pembelajaran untuk anak-anak, untuk murid kita, kita mikir aspek berkenaan. Jadi kita tak mahu dia hanya berhenti setakat tahu sahaja, setakat faham saja, setakat aplikasi saja, tapi kita nak bawa dia sampai ke peringkat penguasaan. Sebab tu kalau kita rujuk dalam standard prestasi di SKP itu, kalau contohnya matematik, penguasaan ni dia boleh menyelesaikan masalah bukan rutin. Masalah bukan rutin ni maksudnya masalah yang bukan dalam disiplin yang khusus, tapi dia boleh gunakan dalam pelbagai disiplin. Sebab tu dia kata bukan rutin. Dan anak-anak sebenarnya boleh buat kalau kita bimbing dan kita rancang dengan teliti. Dan saya juga sebutkan bahawa untuk melakukan semuanya itu, sama ada kita nak memberikan bimbingan ke, nak memberikan sokongan, dan akhirnya anak-anak ni boleh melaksanakan pembelajaran kendiri, self-directed learning, pembelajaran ke arah kendiri, self-directed learning, ataupun self-regulated learning. Dia perlukan kepada sokongan dan juga bimbingan. Dan perlu ada banyak kita panggil latihan, latihan yang memantapkan lagi apa yang telah dipelajari oleh anak-anak. Dia tak boleh tinggalkan begitu saja. Dia tak boleh simpan je dalam ingatan jangka panjang. Tapi dia perlu dipanggil semula, digunakan, dikaitkan dengan yang lain-lain. Barulah dia akan boleh pergi ke peringkat yang kita panggil self-directed learning ataupun self-regulated learning tadi. Pembelajaran kendiri ataupun pembelajaran terarahkan diri. Kita panggil pembelajaran regulasi kendiri. Sama ada regulasi kendiri ataupun terarahkan diri. Tetapi anak-anak tu dah boleh tanpa ada sokongan dan juga bimbingan guru-guru, dia dah boleh menggunakan. Dan inilah yang kita nak sebenarnya. Nanti dalam hidup mereka boleh gunakan dalam kehidupan mereka. Dia boleh gunakan nanti selepas alam persekolahan, dia pergi ke alam pembelajaran yang lebih tinggi. Apa yang dia belajar tu masih lagi relevan dan boleh diaplikasikan. Dan latihan-latihan itu perlu dirancang. Ini ada dua jenis latihan. Ada dua jenis latihan yang saya kongsikan di sini. Yang pertama ialah latihan menjarakkan, dan satu lagi latihan menjejal. Menjarakkan ni maksudnya kita biarkan ada ruang. Jejal ni maksudnya benda tu kita kumpulkan, dilakukan dalam masa yang sama, serentak. Sebab tu kajian menunjukkan bahawa ada perbezaan hasil kalau latihan tu dilakukan secara terkumpul ataupun dijejalkan melalui penjejalan. Maksudnya satu benda yang dipelajari dengan benda yang lain, satu sesi dengan sesi yang lain tu dia tidak ada jarak. Maksudnya masuk dalam masa sejam tu dia belajar sesi yang pertama mungkin 10 minit, sesi yang kedua 10 minit, dan sampai habis semua sesi itu berlaku serentak. Itu dia panggil menjejal. Menjejal ni kita kumpulkan semua bagi latihan. Kalau menjejal, kajian menunjukkan, ini kajian menunjukkan bahawa pencapaian, kalau kita tengok sisi pencapaian hanya 49%. Dia hanya boleh separuh dari apa yang telah dia pelajari. Tapi kalau kita jarakkan satu sesi
latihan dengan satu sesi latihan tu kita jarakkan dalam tempoh tertentu. Mungkin dalam 2-3 hari, seminggu, jarak seminggu dan sebagainya. Ini cikgu kena apalah, cikgu kena tengoklah. Cikgu kena rancang. Satu. Yang keduanya kita latih anak-anak itu, murid-murid kita itu supaya dia boleh melaksanakan aktiviti ni on their own. Mereka boleh melakukan dengan usaha mereka sendiri. Mereka tahu latihan itu dia akan jarakkan. Sebab ini adalah sesuai dengan proses pembelajaran tu. Ingatan ingatan bekerja, the working memory, ingatan jangka panjang yang akan disimpan, yang akan membuat perhubungan di antara satu perkara dengan satu perkara itu dipanggil interconnected. Interrelated and interconnected itu berlaku. Tapi kalau berlaku dalam masa yang terhentak, otak kita tu, pemikiran kita tu tak mampu nak membuat perkaitan tu dengan mantap. Sebab tu kalau kita tengok dari segi hasilnya pun tidak begitu tinggi ya. Puratanya hanya 49% sahaja. Kalau dia belajar 1%, dia boleh dapat 49%. Tapi kalau kita jarakkan, dia agak lebih banyak. Lebih banyak. Hampir kita panggil 2/3 daripada apa yang dia pelajari itu dapat diapakan balik. Dapat dikuasai. Kalau tidak, dia hanya separuh saja. Kan 1/2 saja. Lebih kurang setengah lah. Setengah itu dia tak dapat nak apakan. Itu satu latihan. Jadi kita galakkan cikgu-cikgu kalau merancang latihan dan kita latih anak-anak melaksanakan latihan, jarakkan. Jangan kumpulkan serentak, jarakkan. Itu satu pendekatan. Yang kedua ialah latihan itu sebaik-baiknya berlaku kita panggil interliving. Dia panggil interliving. Interliving ni maksudnya dia satu lagi dia panggil penyekatan. Kalau dia belajar satu topik ataupun satu topik, dia belajar topik yang sama saja. Lepas tu baru belajar topik yang lain. Itu kita panggil penyekatan. Kita blokkan dia. Jadi latihan tu dalam bentuk blok. Kalau kita bagi soalan tu kita dah, kalau soalan untuk tajuk 1, tajuk daripada soalan 1 nombor 10 semua tajuk 1. Lepas tu baru kita tanya pula topik yang kedua. Contoh itu dia panggil blok. Tapi kalau kita buat antara lembaran ini, dia panggil interleaving, kita campur adukkan. Di antara topik 1, topik 2, kemudian balik kepada topik 1, pergi pula kepada topik 2. Kalau ada 3 topik, campurkan. Kalau ada 4 topik, campurkan juga. Jangan dibuat dalam bentuk kita blokkan dia. Topik 1, topik 1, topik 2, topik 2, topik 3, topik 3. Ya. Kajian menunjukkan bahawa jika latihan itu berlaku melalui antara lembaran itu, interleaving, hasilnya lebih tinggi daripada kita melaksanakan latihan itu secara penyekatan ataupun kita blokkan dia. Agak rendah kalau kita blokkan tu hanya 20%. 20%. Tapi kalau kita laksanakan secara antara lembaran tadi, interleaving, maksudnya kita panggil campur adukkan topik-topik yang telah mereka pelajari, hasilnya lebih tinggilah. Jauh beza kan, 63%. Lebih banyak penguasaan berlaku dalam pembelajaran anak-anak berkenaan. Jadi saya harap perkongsian saya ni boleh memberikan idea kepada cikgu-cikgu macam mana cara kita nak memberi sokongan kepada pelajar kita supaya apa yang dipelajari itu dapat dimantapkan dan mereka boleh gunakan nanti untuk tujuan penguasaan tadi itu, the mastery learning. Okey. Jadi cara latihan itu pun menentukan. Bukan bagi latihan saja, tapi bagaimana latihan itu
diuruskan, dirancang, itu pun penting dalam apa ni, untuk memantapkan pembelajaran murid-murid kita, anak-anak kita ya. Jadi sebab itu adalah sifat otak ataupun sifat apa asas kepada pembelajaran itu ya. Makin banyak kita boleh panggil balik, retrieve apa yang disimpan dalam ingatan jangka panjang untuk digunakan, lebih kukuh apa yang telah mereka pelajari. Sebab tu kalau kita tengok kaedah, katakan kaedah menghafal. Menghafal Al-Quran pun sekarang ni dah berubah kan. Kalau dulu dia hafal mengikut urutan. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Sekarang ni dia dah campur kan. Kita boleh tanya dia, cuba baca ayat 4. Patah balik kepada ayat 3, 2, 1. Dia boleh buat benda tu. Maksudnya dia punya penguasaan dia lebih mantap lagi lah. Daripada dia belajar mengikut urutan tadi, ataupun kita panggil menggunakan pendekatan penyekatan ataupun blok. Jadi sebenarnya banyak apa ni yang kita boleh gunakan untuk memantapkan lagi pembelajaran pelajar murid-murid kita. Jadi yang pertama tadi saya dah terangkan latihan, dia ada dua, satu menjarakkan dan juga menjejalkan. Jadi sebaiknya kita cuba menggunakan kaedah menjarakkan. Kita jarakkan latihan yang diberi itu supaya memberi ruang yang cukup kepada kepada otak, kepada ingatan itu untuk menyusun dan untuk mengukuhkan kaitan dengan apa yang ada di dalam ingatan jangka panjang. Sebab kalau kita letakkan serentak, takut nanti banyak benda yang akan hilang, tak sempat nak buat connection. Tapi kalau kita bagi ruang masa, jadi dia dapat fokusnya lebih, dan connection apa yang dia buat itu, dia panggil balik apa yang ada dalam ingatan jangka panjang, itu lebih apa lagi lah. Tak banyak sangat sebab ingatan, kita kena ingat, memory kita punya working memory kita terhad. Dia tak boleh berfikir banyak sangat benda dalam sesuatu masa. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan terangkan ada teori dia panggil load memory. Okay? Teori tentang apa ni, beban ingatan. Dikemukakan oleh Profesor John Sewell, Dr. Profesor John Sewell telah mengemukakan satu teori. Teori dia kata beban ingatan. Kalau kita faham beban ingatan tu, kita tak akan memberikan bahan terlalu banyak dalam sesuatu masa. Tapi kita akan jarakkan dan kita akan susun bahan-bahan itu. Kita potong-potong dia. Bahan tu dia panggil dalam bahasa Inggeris cangkan dia, potong-potongkan dia. Maksudnya kita susun mengikut bahagian-bahagian, dan itu lebih baik daripada kita longgokkan bahan itu dalam masa yang sama. Saya ingat itu, setakat itu perkongsian saya. Terima kasih di atas perhatian dan tuan cikgu-cikgu semua. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini boleh dipraktikkan dan boleh memberi manfaat, khususnya kepada pembelajaran anak-anak. Dan saya serahkan kepada Cikgu Merah lah untuk sesi perkongsian yang seterusnya. Terima kasih.